Hari ini kita akan mempelajari bab pengaturcaraan linear. Bab 7, pengaturcaraan linear. Okay, dalam bab ini kita perlu tahu bahawa pengaturcaraan linear ni digunakan secara meluas dalam bidang sains ekologi, pengangkutan dan juga organisasi perniagaan di mana ia digunakan untuk meminimumkan kos dan juga memaksimumkan keuntungan. Kemudiannya, pakar-pakar perisian komputer juga menggunakan pengaturcaraan linear untuk menyelesaikan ribuan pemboleh ubah dan kekangan yang berkaitan dengan masalah rutin harian. Pengurus-pengurus firma pula menggunakan untuk merancang dan membuat keputusan berdasarkan sumber-sumber yang ada. Okay, jadi antara kata kunci yang penting dalam bab ini adalah model matematik. Okay, anda akan mengenal apa itu model matematik dan membina model matematik berdasarkan kekangan. Kemudian kita ada fungsi objektif. Nanti kita akan bincangkan apa maksud fungsi objektif. Kita akan melukis graf dan melorikkan rantau tersaur dan akhirnya kita buat pengoptimuman di mana kita mengira minimum cost ataupun maximum profit. 7.1 model pengaturcaraan linear. Okey, perkara pertama dalam bab pengaturcaraan linear ni adalah mengenal pasti pemboleh ubah. Baik, pemboleh ubah ini menerangkan keputusan yang perlu dibuat dan kebiasaannya diwakili oleh huruf X dan juga huruf Y. Okay, so daripada situ kita akan mengenal pasti apakah fungsi objektif. Fungsi objektif ni ialah fungsi yang kita hendak maksimumkan ataupun minimumkan seperti kos dan juga profit. Okay. Kemudian kita perlu kenal pasti apakah kekangan-kekangan yang wujud dalam suatu situasi yang diberi. Daripada kekangan tersebut kita kena membentuk ketaksamaan linear. Bila sebut ketaksamaan linear, kita akan menggunakan tanda-tanda ketaksamaan ataupun mungkin kita akan membentuk persamaan dengan tanda sama dengan dan kekangan mestilah dalam sebutan pemboleh ubah keputusan. Maksudnya menggunakan huruf X dan Y jugalah. Membentuk model matematik bagi situasi berdasarkan kekangan dan mewakilkan model tersebut secara grafik. Contoh 1. Tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi yang berikut. Perimeter sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi 4 tepat mestilah tidak lebih daripada 180 cm. Jadi bagaimana kita nak membina model matematiknya? Okey, soalan macam ni dicadangkan kita melukis gambar rajah dahulu. Jadi anda boleh lukis segi 4 tepat di situ dan mewakilkan dia punya panjang dan lebar dengan X, Y. Okey, maka kita boleh buat modelnya sebagai katakan X dan Y ialah panjang dan lebar. Jadi apakah dia punya model matematiknya? Jadi kita akan lihat kepada keadaannya. Dia kata perimeter. Maka anda perlu tahu macam mana saya nak cari perimeter. Okey, kalau perimeter maksudnya saya kena tambah semua. Okey, jadi panjang times 2, lebar times 2. So bila ada panjang times 2, lebar times 2, kita akan dapat
ungkapan ini. Kemudian dia kata tak lebih. Okay, tak lebih maksudnya kena kurang. Sama dengan bolehlah. Janji tak lebih. Maka 180. Jadi itu ialah apa yang kita dapat. Okey, apa yang kita dapat daripada situasi ini. Jadi kita sama-sama tengok jawapannya. Okey, ini ialah situasinya. Baik, dia tidak lebih. Tidak lebih. So, boleh kurang, boleh sama dengan. Boleh sama dengan tidak lebih. Kemudian, untuk yang kedua. Kita tengok yang kedua. Seorang penjaja menjual bayam dan sawi. Okey, harga sekilogram bayam dan sekilogram sawi masing-masing ialah RM3.50 dan RM4.50. So harga jualan sekurang-kurangnya RM350. Jadi kita boleh ambil X dan Y mewakili bayam dan sawi, okey, dalam kilogram. Jadi kita ada ni bayam. Okey, ni bayam. Jadi kita darab dengan X. Kemudian yang ini adalah sawi. Kita darab dengan Y kilogram. Okay, jadi kita boleh dah darab, kita akan campurlah. Dan dia mesti sekurang-kurangnya maksudnya kena lebih atau sama dengan lah. Sekurang-kurangnya maksudnya adalah minimum. Okay, minimum. Jadi kita ada 3.5 darab X campur 4.5 darab Y lebih besar atau sama dengan 350. Pastikan anda menggunakan unit yang sama. Jika di sini RM, di sini RM, di sini juga wajib RM. Okay, baik, kita mengulang kaji semula bagaimana kita nak melukis ataupun melakar satu straight line. Okay, dan melorikkan rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Kita akan bincang. Jadi langkah 1 kita akan lakarkan garisan terlebih dahulu. Okay. Ini ialah garisan Y sama dengan MX tambah C. Ini ialah garisan Y sama dengan negatif MX tambah C. Jadi perhatikan kecondongannya. Okay. Jadi kita akan gunakan garis penuh untuk tanda ketaksamaan yang ada equal sign ni. Kemudian kita guna garis putus-putus untuk yang tak ada equal sign. Okay, jadi kita akan lukis satu garis di sini sebagai ulang kaji. Okay, dalam ketaksamaan ini, kecerunannya adalah 2, pintasan Y-nya adalah 3. Okay, maka kita akan lukiskan pada paksi satu garis yang kecondongannya begini untuk M positif. Kemudian kita lalukan dia pada paksi Y pada nilai 3. Okay, jadi itu adalah garisannya. Lalu 3. Kemudian langkah keduanya, kita akan lorikkan rantau. Jadi itu adalah rantaunya. Contoh 2, wakilkan setiap ketaksamaan dalam bentuk grafik. Maksudnya kita perlu melukiskan graf. Jadi kita akan lihat kepada ketaksamaan yang diberikan. Jadi bagaimana kita nak melukis graf? Kita lakar dahulu. Yang ini pun anda telah belajar semasa tingkatan 4. Okay, first of all, kita ada ketaksamaan yang ini. Okay, baik, untuk melakarkan suatu persamaan, sebenarnya kita perlu tuliskannya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, jika saya tulis semula ketaksamaan ini, saya akan dapati negatif 2Y
lebih besar atau sama dengan negatif 4. Kemudian saya ada tolak X di situ. Jadi bila saya bahagikan kesemuanya dengan negatif 2, okey, saya bahagi semua dengan negatif 2, maka apa yang saya akan dapat di sini, yang ni saya boleh potong, dan oleh kerana saya bahagi dengan negatif 2, maka saya punya simbol akan bertukar menjadi kurang atau sama dengan. So, kemudian negatif 4 dengan 2 ni saya akan dapat 2. Kemudian di sini positif setengah X. Okey, positif setengah X. Maka apa yang kita nampak di situ, sebenarnya kita nampak M dia lah. Okey, jadi ini ialah M positif. Jadi bila M positif, garisan kita beginilah ya kecondongannya. Okey, kemudiannya kita lalu 2. Okey, kita lalu titik 2, pintasannya 2. Jadi ini adalah 2. Okey, situ adalah pintasannya 2. Jadi lebih kurang begitu grafnya. Kita gunakan garis penuh sebab ada tanda sama dengan. Jadi bawah maksudnya nanti kita akan lorek ke bawah lah ya. Sebentar lagi kita akan lihat yang ini. Jadi kita tengok kalau kita lukis di atas kertas graf, maka kita perlu lukis dengan menggunakan skala. Jadi ini adalah lukisannya. Sama dengan lakaran ini. Okey, sama dengan lakaran ini. Nampak ni garisan condong positif, lalu paksi Y2 lorek di sebelah bawah. Okey, kemudian yang keduanya kita ada yang ini. Okey, kita ada kita punya 5Y kurang dari 25. Kemudian kita ada apa di situ? Tambah 5X. Okey, kita bahagi 5 lah ya. Kita bahagi 5, kita dapat Y tambah X. Okey, so sekali lagi dia ialah positif. Okey, kemudian dia lalu 5, lalu 5 positif lalu 5, tak ada sama dengan, so dia garis putus-putus. Okey, so lalu 5. Nanti kita akan lorek ke bawah. Okey, itu ialah grafnya. Encik Andy bercadang membina dua jenis rumah iaitu A dan B dengan tanah keluasan 10,000. Setelah melakukan tinjauan, jenis A memerlukan luas 100 meter dan B 75. Jadi Encik Andy nak bina sekurang-kurangnya 200 buah rumah. Jadi kenal pasti kekangan yang wujud. Apabila kita kenal pasti kekangan, kita akan gunakan X dan Y untuk mewakili bilangan rumah A dan juga B. Jadi antara kekangannya ialah luasnya hanya ada 10,000. Kemudian rumah yang perlu dibina adalah minimum 200 buah. Itu ialah kekangan. Kemudian kita kena tuliskan model matematik. Maksudnya kita tuliskan kita punya ketaksamaan. Jadi kita gunakan kaedah jadual. Jadi kita ada rumah jenis A, kemudian kita ada rumah jenis B. Mungkin kita boleh masukkan bilangan di sini, X dengan Y. Kemudian kita ada keluasan untuk sebuah rumah. Ini ialah 100 dan di sini adalah 75. Okey, jadi kalau keluasan untuk sebuah rumah 100, kalau X buah maksudnya 100X. Begitu juga dengan Y. Okey, kita dapat 75. Kemudian kita nak jumlah dia kan? Jumlah dia. So jumlah dia tak boleh lebih dari 10,000. Maka kita dapat ketaksamaan yang ini. Okay, kemudian kekangan keduanya, hasil tambah bilangan ni mesti sekurang-kurangnya 200. Okey, sekurang-kurangnya 200, sekurang-kurangnya maksudnya minimum. Okey, minimum. Jadi kita akan dapat ketaksamaan kedua yang inilah. Okey. So seterusnya kita kena lukis gambaran grafik.
Lukis gambaran grafik maksudnya kita kena melukis graf lah di atas kertas graf. Okey, anda boleh lorek dulu seperti apa yang ditunjukkan sebelum ini. Tengok pattern dia, lepas tu kita lukis mengikut skala. Jadi ini ialah graf untuk kekangan pertama. Kemudian ini ialah graf untuk kekangan kedua. Bahagian terakhir dalam bab ini ialah kita nak buat pengoptimuman. Okey, pengoptimuman iaitu yang saya sebut memaksimumkan profit dan juga meminimumkan kos. Jadi sebuah kedai kek menghasilkan X biji kek coklat dan juga Y biji kek keju dengan kos kek coklat adalah RM4, kemudian keju ialah RM5. Jadi perhatikan kita ada coklat, kosnya RM4. Kemudiannya kita ada keju, kosnya RM5. Jadi sebiji kek coklat kosnya ialah RM4. Jadi kalau X biji kita ada 4X di situ. Kemudian untuk keju Y biji RM5. So kita ada 5Y di situ. 5Y di situ. Jadi soalan seterusnya, ayat seterusnya diberi jumlah kos ialah 4X tambah 5Y. Betul lah kita dah kira tadi kan? Kita dah tunjuk. Perhatikan bahawa 4X tambah 5Y ni ialah suatu ungkapan. Jadi kalau kita nak menentukan nilai minimum, kos mestilah minimum kan? Tak ada siapa yang nak maksimumkan kos. Bila sebut kos, dia mesti minimum. Bila sebut profit, keuntungan, dia mesti maksimum. Jadi ungkapan ini perlu ditulis sebagai suatu fungsi objektif. Fungsi objektif maksudnya persamaan lah. Bila kata persamaan, kenalah ada tanda sama dengan. Kalau ikutkan di sini, ini tak ada tanda sama dengan ni. Ini baru ungkapan kan kalau kita letak tanda tambah di sini. Jadi nak jadikannya suatu fungsi objektif, maka kita ada K sama dengan AX tambah BY. So macam soalan ini sepatutnya kita ada di sini. Kita ada 4X tambah 5Y ni sama dengan K. Okey, sama dengan KA. Tapi apa K ni? Apakah nilai K ni? Okey, K ini sebenarnya adalah gandaan. Okey, gandaan apa? Gandaan nombor-nombor yang ada dalam ungkapan ini. Gandaan nombor-nombor yang ada dalam ungkapan ini. Gandaan tu apa? Gandaan tu hasil darab lah. Okey, contoh macam soalan ni saya boleh ambil 4 darab 5. So, K saya boleh jadi 20. Okey, K saya boleh jadi 20. Tu gandaannya. Okey. So, nak menentukan nilai K kan? Kita pun ambil lah gandaan sepunya bagi A dan B. Yang saya tunjuk tadilah, inilah A-nya, inilah B-nya. Jadi K-nya 20. Okey? Kalau K tu kecil sangat. Apa maksud K tu kecil sangat? Bila kita nak lukis garisan tu dalam graf, tak nampaklah dia punya titik. Itu maksudnya K dia kecil sangat. Jadi bila K dia kecil sangat, kita darablah. Kita darab 10. Okey, jadi besar sikit bolehlah lukis graf. Jadi asalkan dia adalah gandaan. Macam mana nak tahu kenapa dah darab 10 dia masih gandaan? Okey, boleh tak 200 tu bahagi 4? Boleh maksudnya gandaan lah tu. Boleh tak 200 bahagi dengan 5? Boleh. Maksudnya itu masih lagi dia punya gandaan. Okey, kalau nombor K tu terlalu kecil, kita boleh darab dengan 10. Apa kata kalau kita darab, kita dapat K tu besar sangat. Contoh kita darab-darab, kita dapat K tu 10,000. Okey, nak lukis graf tak ada titiknya. Jadi apa yang kita boleh buat?
Kita pun bahagilah dengan gandaan 10. Okey? Gandaan 10 maksudnya apa? Maksudnya bahagi 10 boleh. Okey? Bahagi 10 masih lagi besar. Bahagi 100. Itu gandaan 10. Bahagi 100 masih besar. Bahagi 1000. Itu maksudnya gandaan 10. Okey? Kalau kecil sangat, kita darabkan dengan gandaan 10 bagi nilainya besar sikit. Kalau nilainya besar sangat, kita bahagi dengan gandaan 10 supaya nilai dia kecil sedikit. Raja menunjukkan rantau berlorik, yang memenuhi beberapa kekangan dalam satu situasi. Dengan menggunakan satu nilai K yang sesuai, kita perlu lukis garisan fungsi objektif ini. Kemudian, pada graf yang sama, kita perlu melukis garis lurus yang selari dengan garisan fungsi objektif ini dan melalui setiap bucu yang berada dalam rantau ini. Okey, yang berada dalam rantau ini. Seterusnya, cari nilai maksimum dan juga cari nilai minimum. Perkara pertama yang kita perlu buat ialah fungsi objektifnya ialah K sama dengan X tambah 2Y. Okey, sebelum ni kita dah bincang, kita ada K ni sebenarnya ialah AX tambah BY. Okay, di mana A darab B, A darab B kita akan dapat K. A darab B kita akan dapat K. So, kalau nombor tu kecil sangat, dah boleh pilih apa-apa gandaan yang lain. Contoh di sini, soalan ni A dia 1. B dia adalah 2. Jadi K-nya mungkin adalah 2. Mungkin adalah 2 sebab 1 darab 2 adalah 2 kan? K-nya juga mungkin adalah 4. Macam mana nak menentukan K tu betul ke tak? Kita tengok, boleh tak 4 ni bahagi dengan 1? Boleh. Boleh tak 4 ni bahagi dengan 2? Boleh. Maksudnya ini masih gandaannya. Ini masih lagi gandaannya. Jadi, nak terus darab 10 pun boleh. Nak buat K 10 pun boleh. Nak buat K 10 pun boleh. Tak ada masalah. 10 boleh bahagi dengan 1. Boleh. 10 boleh bahagi dengan 2. Boleh. Asalkan dia adalah gandaan nilai A dan juga nilai B. So, diberi K adalah X tambah 2Y tadi. Jadi, K yang dipilih di sini adalah 4. K yang dipilih adalah 4. Maka, kita punya fungsi objektif ialah yang ini. Jadi, kita perlu melukiskan garisan ini dalam kita punya graf lah. Jadi, garisan ini terletak di sini pada nilai ini. Ni, di sini. So, kita letaknya di sini. So, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu menggerakkan garisan ini. Maksudnya kita melukis garis-garis yang selari dengan fungsi objektif ini pada setiap satu bucu ni. Pada setiap satu bucu ni. Jadi, kita akan tolakkan garisan ini supaya dia selari. Kita tengok. Begitu. Tengok gerakan dia kan. Itu ialah garisan yang selari dengan fungsi objektif. Garisan yang selari dengan fungsi objektif. So dia lalu bucu yang pertama. Kita tolak lagi, kita naikkan lagi. Itu ialah bucu yang kedua. Kita tolak lagi sampai dia jumpa bucu yang ketiga. So kita dah menyelesaikan tugasan kedua, iaitu kita lukis garisan selari dengan fungsi objektif pada setiap satu bucunya. So bucu pertama yang kita jumpa, ini first bucu yang kita jumpa tadi kan.
bila kita lukis, kita tolakkan pembaris kita, ini ialah first bucu yang kita jumpa. Okey, dan ini ialah last. Okey, ini ialah last bucu yang kita jumpa dengan first bucu yang kita jumpa. Jadi, titik maksimum merujuk kepada titik mana? Merujuk kepada titik 15.55. Okey, kenapa? Sebab titik last tu namanya maksimum. Okey, titik last tu namanya maksimum. Jadi kita gantikanlah kita punya X ni dengan 15, kemudian Y ni dengan 55. K tu tak payahlah ganti 4. Kita biarkan K tu adalah K. Tadi kita ganti 4 sebab apa? Sebab kita nak lukiskan fungsi objektifnya sahaja. Dah lukis fungsi objektif, barulah boleh tahu mana bucu pertama yang dia jumpa, mana bucu terakhir yang dia jumpa. Okey? Jadi sekarang kita masukkan. Okay, kita masukkan dan kita hitungkan nilai K. Jadi ini ialah nilai K yang maksimum. Jadi K maksimum ialah 125. Jadi nak tahu K yang minimum. K yang minimum kita carilah first titik kita kan. First titik 15.8 lah sini tadi kan. Ini first titik yang kita jumpa. Okay, first titik kita jumpa dan kita gantikan first titik tu dalam equation untuk dapatkan nilai K. Okay, jadi nilai minimum K adalah 31. So, begitulah caranya kita menulis fungsi objektif. Okay, kita buat apa? Tadi kita tulis fungsi objektif. Okay, kemudian nombor 2 kita buat apa? Kita lukis fungsi objektif itu. Kemudian ketiga, kita tentukan nilai minimum atau koordinat minimum atau maksimumnya. Okey, dan akhir sekali kita ganti nilai. Okey, kita ganti nilai. Kita ganti nilai untuk menentukan nilai K. Sekian sahaja untuk bab ini. Terima kasih.